السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang keempat dari surah Al-Baqarah, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Dan golongan yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum daripadamu. Dan mereka ini terhadap hari akhirat mereka yakin. Jadi antara sifat orang yang bertakwa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada awal surah Al-Baqarah ini, mereka beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Beriman arti kata mengamalkan apa yang terdapat dalam, membacanya, menghayatinya dan seterusnya, mengamalkan apa yang terdapat di sebalik titah perintah dan hukum hakam yang tertera dalam. Alangkah indahnya bandingan yang dikemukakan oleh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, seorang ulama yang terkemuka di zaman kejatuhan kerajaan Islam Osmania Turki. Beliau ini daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Ini gerakan Risalah An-Nur oleh Sa'id Nursi mula menyerlah balik semula selepas kerajaan Turki mengambil banyak dasar untuk mengamalkan Islam balik semula. Digalakkan orang yang menghafaz Al-Quran Al-Karim, digalakkan orang untuk pakai tudung tutup kepala, dilarang orang untuk bercium di khalayak ramai, dilarang mereka untuk minum arak di kawasan-kawasan terbuka. Dahulu Turki di bawah penjajahan sekularisme, menyaksikan negara yang dulunya bekas Empire Ottoman Turki yang sangat besar ini bertukar menjadi satu negara sekular yang dipengaruhi sangat oleh Barat. Dan Barat bertepuk tangan melihat kejatuhan kerajaan Islam Osmania, di mana Sultan Abdul Hamid adalah sultan yang terakhir. Dahulu ketika ada kerajaan Osmania, negara-negara Barat takut kepada Islam. Kenapa? Dua tekanan yang diberikan kepada umat Islam. Turki akan datang tampil untuk membantu. Turki negara yang sangat kuat. Orang Turki ini terkenal sebagai waktu siang seperti malam, malam seperti siang, diibaratkan dalam perangan mereka kerana kekuatan tenteranya. Kalau dia pergi perang malam, jadi macam siang dengan percikan meriam dan sebagainya. Kalau waktu malam pula, waktu siang pula jadi macam malam kerana kuda-kudanya berlari kencang menerbangkan debu-debu ke angkasa. Turki sangat kuat. Ya, bahkan sebelum Perancis dan juga UK, British mampu membuat meriam, British yang hebat itu sebenarnya Turki sudah mendahului. Bila saya pergi ke Perancis, saya lihat di Museum Pertahanan Kerajaan Perancis begitu banyak meriam buatan Turki, dan masih lagi tertulis tak boleh dipadam di atas besi-besi penjara itu, tulisan Arab. Dulu bila Turki jatuh, maka negara-negara umat Islam yang berada di bawah naungan Turki dibahagi-bahagikan bagaikan faraid kepada negara-negara kuasa-kuasa Kristian. Utara Afrika contohnya dibagi kepada Perancis. Negara-negara di Asia dibagi kepada Spain, dibagi kepada British. Itu kesan daripada kejatuhan kerajaan Islam Turki. Kelemahan kerajaan Islam Turki menyebabkan negara-negara umat Islam jatuh kepada tangan-tangan Kristian. Baik, Badi'uz Zaman Sa'id Nursi ini seorang pemikir revolusi Islam pada zaman Turki. Di hujung-hujungnya, maka Badi'uz Zaman Sa'id Nursi membayangkan umat Islam pada hari ini laksana seorang pesakit yang dia pergi jumpa dengan doktor, dan doktor pun beri prescription kepadanya, preskripsi ubatan yang wajar dimakan dalam pek ubat. Bagilah 2-3 jenis ubat.
Maka si malang ini yang sakit ini bawa pulang pek ubat itu, dia tidak makan ubat, tapi dia melagu-lagukan apa yang tulis di atas prescription pack itu. Boleh bayang tak? Pack itu tulis 2 pagi 2 petang, yang cecair ni minum. Maka itu yang dibaca oleh pesakit. Makannya tidak. Di balik rumah dibaca ni preskripsi itu, 2 pagi 2 petang, yang ni minum. Dia ulang macam burung kakak tu. Inilah jadi kepada umat Islam ini. Dia melakukan Quran, Masya Allah, musabakahnya dia menang, tapi mengamalkannya jauh sekali. Itulah bandingan yang dikemukakan oleh Sa'id Nursi kepada umat Islam. Dia mempunyai Quran, tapi dia tak faham apa dalam Quran. Kalau dia faham pun dia tak mau mengamalkan. Macam-macam alasan dia berikan. Jadi kita bimbang dalam ayat ini, kita sudah terkeluar daripada konteks orang bertakwa. Perhatikan Allah SWT menggambarkan dalam ayat ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Maknanya salah satu ciri keimanan kepada Al-Quran adalah mengamalkan apa yang terdapat dalamnya. Sebagaimana seorang pesakit tadi, dia percaya kepada doktor, dia pergi bayar doktor punya consultation, dia pergi jumpa doktor, bayarlah, bayar. Mana boleh free? Bayar. Seperti kerajaan pun kena bayar juga. Pendaftaran bayar, kemudian ubat diambil, dibaca sahaja, memakannya tidak. Macam itulah bandingan yang tepat untuk mereka yang pegang Quran, melagu-lagukannya, membaca, tapi bila sampai kepada perintah untuk mengamalkan tuntutan isi kandungannya, dia bagi alasan, nanti dulu, ini ubat pahit, ini tak sesuai makan, kerana kalau makan nanti gatal pula mulut. Dia pula bagi alasan macam tu. Dia buat kau jumpa dengan doktor, yang kau pegang ubat tu ke sana kemari buat apa? Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, nampaknya mereka yang menolak Al-Quran Karim ini, dia keluar daripada ayat ini. Betul tak? Kita keluar daripada ayat ini. Malang sekali. Begitu juga saya Nursi bagi gambaran yang lain. Orang yang mempunyai Al-Quran, dan Quran ini telah terbukti membina tamadun, civilization, peradaban, iaitulah orang-orang Islam yang awal. Siapa menafikan? Tak ada siapa menafikan. Andalus, Spain itu pada zaman pertengahan dianggap macam New York, Europe punya New York. Mereka sudah ada lampu jalan, mereka sudah ada pengairan yang dapat pergi ke rumah dan minum air yang bersih. Dan mereka sudah ada Abbas Firnas yang cuba untuk terbang di tempat yang tinggi, mengasaskan teori peminat kapal terbang. Dan umat Islam di Baghdad telah pun mereka jam. Kalau Swiss mengiktiraf perkara ini, maka Switzerland tidak lagi dianggap negara pertama mengeluarkan jam. Berlaku dahulu, Harun al-Rashid menghantar jam tangan hadiah kepada kerajaan Perancis. Kerajaan Perancis memanggil semua menteri dan juga padri ini untuk berhimpun bertanya macam mana jam berjalan sendiri. Automatik jam ni, engineer dan juga saintis, ahli fizik di Baghdad telah pun mereka cipta jam yang berjalan dengan sendiri menggunakan nadi manusia, pakai di tangan. Kalaulah perkara ini direvealkan, maka habis. Switzerland bukan lagi pengasas jam yang pertama dalam dunia Islam. Itulah kejayaan mereka. Mereka adalah pemilik tamadun. Kita yang tak bina tamadun. Kita yang ini melukut tepi gantang. Yang ada di barat semua dikawatnya tanpa ditapis, yang baik dan juga yang buruk. Padahal umat Islam yang awal, mereka pemilik tamadun kerana mereka pegang Quran. Tapi kita menafikan apa yang terdapat dalam Quran, kita pergi ikut barat. Padahal barat itu adalah mengambil yang baik semuanya daripada Andalus, daripada Baghdad. Ketika umat Islam jatuh, mereka telah membawa pulang manuskrip-manuskrip itu, mengkaji, meneruskan kajian, menyambung jabatan yang telah runtuh itu untuk bina satu kehidupan yang maju. Kita umat Islam yang sebenarnya ketinggalan. Moga Allah beri kepada kita kekuatan, beri semula kesedaran untuk pegang amal dan perjuangkan Quran, bukan sekadar membaca. Malang sekali bagi pesakit yang hanya membaca preskripsi doktor tanpa mengamalkan tuntutan yang terdapat itu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.